Bahasa Melayu tahun 3 bersama Cikgu Huda. 1. Keluarga cergas. Tajuk bantu-membantu di dapur. Standard pembelajaran. Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Ayat tunggal dan ayat majmuk. Aktiviti pada hari ini ialah baca petikan semula dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Kenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat tunggal. Ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Contoh, Abu pergi ke masjid. Ayat majmuk. Ayat yang ada banyak subjek atau banyak predikat dan ada kata hubung. Contoh, dan, kerana, sambil, tetapi dan sebagainya. Sekarang mari kita sama-sama melihat buku teks muka surat 3. Kemahiran membaca, bantu-membantu di dapur. Okey, mari kita sama-sama melihat gambar. Di sini cikgu nak tanya, adakah murid-murid pernah membantu ibu di dapur? Jika ada, bagus dan tahniah cikgu ucapkan. Okey. Berdasarkan gambar yang ditunjukkan, terdapat banyak kerja yang boleh kita lakukan semasa berada di dapur. Contohnya seperti mengemas barang-barang di tempatnya, membersihkan sayur-sayuran, mengemas peti sejuk dan sebagainya. Jika kita rajin membantu ibu di dapur, kita dapat belajar menguruskan rumah tangga dan kita juga dapat membantu mengurangkan beban ibu. Okey, sekarang kita lihat petikan di bawah gambar. Cikgu akan baca terlebih dahulu. Selepas itu, murid-murid pula membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul di depan ibu, ayah, kakak ataupun abang. Okey. Dengar ya. Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nasri membantu ayahnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ni. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Puan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Minda kita pula akan cerdas. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Okey murid-murid, sekarang mari kita sama-sama mencari ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat di dalam petikan. Okey, perlu diingat ya murid-murid, ayat tunggal adalah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Manakala ayat majmuk ada banyak subjek atau banyak predikat. Ayat majmuk juga disertakan dengan kata hubung. Okey, sekarang kita tengok petikan. Okey,
Nabila ke dapur. Okey, Nabila ke dapur. Ada tak kata hubung? Okey. Okey, tak ada. Jadi kalau tak ada kata hubung, ayat ini adalah ayat tunggal. Okey, kita tengok yang seterusnya pula. Ayat yang seterusnya. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Okey, tengok betul-betul ada tak kata hubung dalam ayat yang kedua. Okey. Ya, pandai. Ada. Kata hubung apa? Yang ada dalam ayat ni kata hubung dan. Okey. Untuk pengetahuan anak-anak, murid cikgu semua, okey, jangan conteng buku teks ya. Cikgu conteng kertas yang cikgu dah putus tip. Okay, jadi cikgu tak mau ada yang conteng buku teks. Ni contoh cikgu buat. Nak bagi jelas dan anak-anak murid cikgu faham ya. Okay, kita tengok seterusnya ayat yang ketiga. Ingat, kalau ada kata hubung, maksudnya ayat tu adalah ayat majmuk. Okey, ayat yang seterusnya. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Ada tak? Tak ada nah. Okey, Nasri membantu ayahnya. Okey, tengok ada tak kata hubung? Okey. Kalau tak ada, itu adalah ayat tunggal. Okey. Ayat seterusnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilih. Okey, ada tak kata hubung dalam ayat tu? Okey, ada. Kata hubung dia adalah dan juga. Okey, kita dah dapat dua kata ayat majmuk yang menggunakan kata hubung dan. Okey. Seterusnya kita baca lagi ayat. Puan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Okey, ada tak ayat yang cikgu baca tadi yang ada kata hubung? Okey, tak ada kata. Okey, sampai tanya Nabila. Okey, tak ada. Kita teruskan. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Okey, ada tak kata hubung? Okey, ada. Kata hubung kerana. Pandai ya. Okey, kita baca ayat yang seterusnya. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Okey, kita tengok pada ayat tu ada tak kata hubung? Okey. Ada ya. Pada kerana adalah kata hubung. Okey. Kita baca lagi. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Minda kita pula akan cerdas. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Okey, kita tengok semua ayat yang cikgu dah baca tu ada tak kata hubung. Menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Okey, tengok ada tak kata hubung dalam ayat tersebut? Okey, ada kata hubung dan. Okey. Dan ayat yang terakhir ialah Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Okey, ada tak kata hubung?
Okey, tak ada. Bila tak ada, ini adalah ayat tunggal. Okey, dalam petikan ni awak tengok cikgu garis 5 ayat yang ada kata hubung. Cikgu tak garis semua ayat dia, cikgu garis kata hubung saja. Jadi di sini, di dalam petikan ini ada 5 ayat kata majmuk. Okey, ada 5 ayat majmuk yang menggunakan kata hubung. Okey. Kita baca sekali lagi ayat majmuk yang ada dalam petikan ini. Okey, yang pertama, Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Okey, tu ayat pertama. Ayat majmuk yang kedua ialah, wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilih, kata Nabila. Okey, tu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Okey, ayat majmuk yang keempat, minda kita pula akan cerdas. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Okey, dan ayat majmuk yang kelima ialah, setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Tahniah murid-murid cikgu kerana sudah berjaya mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat di dalam petikan. Seterusnya, mari kita sama-sama melihat buku aktiviti jilid 1 muka surat 2. Okey, aktiviti 2. Baca teks kemudian tulis ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey. Okey, seperti yang kita buat dalam petikan tadi, di dalam buku teks, sekarang cikgu nak anak-anak murid cikgu cari ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam buku aktiviti muka surat 2. Okey, cikgu harap anak-anak murid cikgu dapat menjawab dan mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.